Al-Quran telah diturunkan setelah junjungan besar mulia Nabi Muhammad SAW telah berada di Gua Hira. Malaikat Jibril datang memeluk baginda Dan telah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran dengan seruan bacalah, 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 Iqra. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahawa dia tidak tahu membaca. Dan Malaikat Jibril pun menyampaikan ayat Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq yang berbawa maksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dan risalah itu sampai kepada kita hingga ke hari ini. Itulah ceritanya. Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia dan ia adalah manual kehidupan untuk kita semua. Perkataan Iqra yang membawa maksud baca merupakan kata kunci untuk sama-sama kita meneliti ayat-ayat di dalamnya dan kita mengkajinya. Kita sebenarnya bukan sekadar mengaji, malah mengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam rancangan Santai Segar, sebuah rancangan dokumentari Al-Quran yang menghubungkan tentang tafsiran Al-Quran dengan alam serta manusia. Sungguh pun seperti kita tahu, Al-Quran adalah sebuah kitab yang menjurus kepada kitab tauhid dan kepercayaan umat Islam. Tahukah kita, sebahagian isinya adalah berkaitan dengan alam ini. Al-Quran mengandungi tafsiran yang telah menghubungkan alam dan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahawa semua ciptaannya tidak dijadikan dengan sia-sia, tanpa sebarang fungsi. Firman Allah, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Surah Al-Anbiya ayat 16. Bumi yang luas terbentang mempunyai berbagai-bagai komponen utama yang tambah menyempurnakan lagi susun atur alam ini. Firman Allah, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandangan. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Surah Al-Mulk ayat 3. Allah bertanya kepada kita, adakah kita melihat perkara yang salah di dalam penciptaan alam ini? Adakah kita melihat perkara yang salah dan tidak seimbang atau cacat? Dalam bidang astronomi, kita mengetahui bahawa kedudukan planet dalam galaksi Bima Sakti itu berputar dan tersusun pada orbitnya. Kalau kedudukan semuanya berubah sedikit sahaja pada putaran tersebut,
maka akan rosak serta hancurlah alam ini. Begitulah Allah telah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Pada ayat sebelumnya di dalam surah Al-Mulk, Allah menyebut tentang kejadian manusia. Dan pada ayat ini tentang kejadian langit pula. Kerana Allah hendak menunjukkan adanya perhubungan dan persamaan antara kejadian langit dan bumi dan bandingkan dengan kehidupan kita. Firman Allah, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan, yakni tumbuh-tumbuhan yang baik. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-7. Allah kemudian mengajak kita belajar dari seluruh alam agar kita tahu bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak disembah. Dan apakah mereka, iaitu orang musyrik itu, tidak memerhatikan apa yang mereka lihat di hamparan muka bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membawa banyak sekali kemanfaatan kepada manusia. Bukankah itu petanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan anugerahnya yang tidak terhingga kepada manusia? Firman Allah, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Maksudnya, dan apakah mereka tidak memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Surah Al-Mulk ayat ke-19. Penelitian lebih dekat terhadap burung mengungkapkan bahawa mereka dirancang khusus untuk terbang. Tubuh mereka telah diciptakan dengan kantung udara. Tulang mereka berrongga untuk mengurangi berat burung. Bulu-bulu mereka sangat ringan bila dibandingkan dengan berat tubuhnya. Tulang burung juga sangat ringan, tetapi ianya utuh dan kuat. Ia menjadi kuat kerana ada udara di dalam tulang tersebut. Tulang-tulang berongga ini menjadi ilham utama dalam rancangan sayap pesawat moden. Ketika membicarakan tentang fungsi alam, Al-Quran yang diturunkan semenjak 1400 tahun yang lalu telah sedia menjelaskan fungsi kewujudan Bukit Bukau serta Gunung Ganang sebagai pasak dan penstabil bumi dari gegaran. Firman Allah, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Maksudnya, mengapakah kamu ragu-ragu kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya? Surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Firman Allah,
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Maksudnya, dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu. Dan ia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. Surah An-Nahl ayat ke-15. Fakta yang terkandung di dalam ayat-ayat tadi ternyata bertepatan dengan ilmu geologi yang mengakui kepentingan bukit bukau serta gunung ganang sebagai pasak dan penstabil gegaran daripada gempa bumi dan tanah runtuh. Selain itu, penemuan para saintis dalam bidang geologi dan kaji bumi mendapati bahawa bukit bukau dan gunung ganang sememangnya mempunyai akar yang jauh lebih mendalam ke dasar bumi berbanding dengan puncaknya. Ini dijelaskan oleh Raymond Sevier, seorang tokoh kaji bumi yang tersohor dunia. Sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk menjadi imam dan juga guru Al-Quran, ya Ustaz, bagaimana Ustaz melihat Al-Quran dan juga alam ini, antara hubung kait keduanya? Bagaimana Ustaz mau menjelaskannya? Sebenarnya Al-Quranul Karim ini kalau kita mentadaburnya dengan baik dan kita tadabbur ni intinya kita melihat di sebalik Al-Quran itu apakah kesan dia, kaitan dia. Contohnya yang saya bagi tahu tadi tentang pencemaran alam ini berlaku dengan sampah sarap yang dia ada di sungai itu. Contohnya manusia mestilah memanfaatkan kehidupan dia, bahawa hidup ini bukan dia sekadar dengan hubungan dia dengan manusia, tetapi hidup dia dengan makhluk Allah SWT. Kerana sungai, segala yang ada di atas muka bumi ini adalah makhluk Allah SWT, maka kita mesti manfaatkan dia kerana hubung kait dengan Al-Quran. Itulah jalan yang terbaik kita, solusi kita untuk kita mencari penyelesaian. Bagaimanakah sebagai manusia, adakah kita mesti menjadi manusia yang beriman kepada Allah SWT? Kerana kalau kita melihat sungai itu berlakunya pencemaran, adakah kita sanggup melihat begitu saja sehingga tidak ada penyelesaian? Maka sebagai orang Islam, bila kita mengamalkan dengan Al-Quran itu, insya-Allah adalah di dalam Al-Quran itu disebut dalam surah Ar-Rum yang bermaksud berlakunya kerosakan di atas daratan dan di lautan kerana kerosakan daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Wallahu alam. Alhamdulillah, bagi saya Al-Quran ialah sahabat baik kerana saya yakin dan percayakan Al-Quran. Disebabkan sehingga sekarang saya masih mendalami pengajaran dan isi kandungan melalui tafsir Al-Quran. Sebenarnya ya, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah ialah dengan membaca Al-Quran selain daripada kita mendirikan solat 5 waktu. Dan saya yakin banyak perkara yang boleh diselesaikan dalam kehidupan dengan membaca Al-Quran. Hidup ini tumpang menumpang, di situ lahirnya syukur kita kepada Allah. Pada sepinggan nasi yang kita makan, di situ ada nasi yang diusahakan oleh petani. Ada ikan yang dicari oleh nelayan. Ada ayam yang dipelihara oleh penternak. Betapa banyaknya pihak yang bekerja untuk memberikan sepinggan nasi itu kepada kita. Alangkah kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak melawan agama Allah? Almarhum Nik Abdul Aziz Nikmat. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran itu sebagai manual untuk kita hidup dengan alam ini bersama. Bersama-samalah kita menghargainya, memelihara dan memeliharanya. Santai segar berlabuh di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.